Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pensyarah pembimbing, guru-guru penyelia dan para pelajar sekalian. Saya Nur Ruzman bin Idris, Ketua Unit Praktikum LPG Kampus Ipoh, akan membuat taklimat tentang praktikum. Praktikum juga dikenali sebagai amalan profesional, di mana amalan profesional membolehkan pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep, prinsip, teori, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk menjadi seorang insan guru yang profesional dan memiliki sasiah guru yang unggul. Amalan profesional juga membantu meningkatkan perkembangan potensi pelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran di sekolah. Terdapat 4 komponen amalan profesional, iaitu pengalaman berasaskan sekolah PBS yang dijalankan pada pelajar-pelajar yang berada di semester 2. Kemudian PDP, perancangan pengajaran dan pembelajaran yang diajar dalam bilik kuliah. Kemudian praktikum 1 dan 2, dan akhir sekali internship. Konsep praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib bagi program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses PDP dengan bimbingan pensyarah penyedia dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan pemufakatan antara agensi KPM dan agensi luar. Menyepadukan teori dengan amali PDP. Apa yang dipelajari di bilik kuliah harus disepadukan dengan amali semasa praktikum. Mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PDP, mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai, merancang dan melaksanakan PDP secara berpasangan dan individu, mengenal pasti dan menyelesaikan masalah PDP, memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai profesionalisme keguruan, memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan portfolio dengan mengamalkan refleksi dan penilaian sendiri, mengoptimumkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses PNP, menguasai kemahiran fasilitator, menguasai pelbagai strategi perancangan dan pelaksanaan aktiviti co-curriculum. Baik, inilah tarikh praktikum. Bagi negeri kumpulan A, negeri kumpulan A, bermula 27 Jun hingga 30 September 2021. Bagi negeri kumpulan B seperti kita, akan bermula pada 28 Jun hingga 1 Oktober 2021. Tempoh ialah 12 minggu. Tempat ialah sekolah berhampiran kediaman pelajar. Tetapi kita di sini kita buat sekolah berhampiran IPG. Kaedah praktikum ada 2 jenis, online PDPR jika sekolah masih ditutup dan bersemuka jika sekolah dibuka. Rasional kita meletakkan tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian berhampiran dengan IPG ialah jikalau sesi sekolah dibuka, pensyarah-pensyarah penyelia lebih mudah untuk menyelia anda jikalau anda ditempatkan berhampiran dengan IPG. Kaedah bimbingan, guru pembimbing dan penyeliaan pensyarah ada 2 jenis, online dan bersemuka. PDP dijalankan secara talian, segerak dan tak segerak. Okey. Dan jadual yang diberikan oleh pihak sekolah adalah berdasarkan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Perancangan dalam rancangan pengajaran harian RPH adalah seperti waktu yang ditetapkan dalam garis panduan praktikum. Penyediaan jadual waktu minimum, 8 waktu seminggu, 6 bidang teras dan 2 elektif teras. Bilangan penyediaan rancangan pengajian harian adalah berdasarkan 6 bagi bidang teras dan 2 bagi elektif teras. Bilangan penyeliaan bagi tujuan penilaian adalah secara segerak 2 hingga 4 waktu seminggu, melibatkan bidang teras, elektif teras dan co-curriculum. Kes pelajar kuarantin yang tidak dapat hadir ke sekolah setelah sekolah dibuka. Pelajar membuat perancangan
dan melakukan PDPR seperti biasa. Namun, perlu melengkapkan kehadiran sebaik sahaja tempoh kuarantin tamat. Pengajaran berpasangan perlu dijalankan 2 kali. Pengajaran berpasangan perlukan 2 kali. Prabu semuka. So, benda yang sama. Baik, pelaksanaan PDPR merujuk pada manual pengajaran dan pembelajaran di rumah KPM sebagai panduan asas pelaksanaan. PDP dijalankan secara talian, secara segerak ataupun tak segerak. Rancangan dalam rancangan pengajaran harian RPH adalah seperti waktu yang ditetapkan dalam GPP. Penyediaan jadual waktu minimum 8 waktu seminggu untuk 8 bidang teras. Bilangan penyediaan RPH adalah berdasarkan 8 waktu bagi bidang teras, bidang major. Bilangan penyediaan bagi minggu penilaian adalah secara segerak, 2 hingga 4 waktu seminggu melibatkan bidang teras dan co-curriculum. Kes pelajar kuarantin yang tidak dapat hadir ke sekolah setelah sekolah dibuka, pelajar perlu membuat perancangan dan melakukan PDPR seperti biasa, namun perlu melekatkan kehadiran sebaik saja tempoh kuarantin tamat. Menjalankan perbincangan dengan pihak sekolah berkaitan pelaksanaan proses PDPR dalam talian dengan barisan pentadbir sekolah dan guru pembimbing. Kelas secara PDPR menggunakan platform yang bersesuaian dengan penempatan praktikum pelajar. Pelajar praktikum digalakkan menggunakan platform seperti Google Meet atau Google Classroom. Proses bimbingan atau penyeliaan PDPC dijalankan secara dalam talian dengan pelajar invite dan menjemput pensyarah penyelia dan guru pembimbing dalam platform yang digunakan sepanjang PDPR berlangsung. Pelajar perlu menterjemahkan, convert portfolio praktikal kepada bentuk digital, PDF, PPT atau PTX dan menghantar file tersebut ke dalam folder di info pembelajaran yang telah disediakan untuk tujuan bimbingan, penyediaan, semakan dan pemantauan secara maya. Penyediaan co-curriculum. Penyediaan co-curriculum adalah perlu dilaksanakan sekali sepanjang tempoh praktikum, sama ada secara segerak, simulasi ataupun rekaman video. Ya, bertaluk kepada ketetapan atau kebenaran pihak perusahaan sekolah. Baik, sebenarnya kurikulum anda hanya perlu rakam video dan buat simulasi di rumah. Okay. Pihak LPGKI tidak membenarkan anda membuat simulasi menggunakan pelajar-pelajar atau murid-murid sekolah. Ya, kerana terdapat arahan yang tidak boleh menggunakan waktu belajar mereka. So, buat rekaman di rumah, okay, simulasi berlakonlah. Tapi RPH haruslah ditulis, RPH haruslah ditulis terhadap pengajaran awak hari itu. Dan proses RPH berdasarkan jadual kurikulum sekolah dan dihantar 2 minggu sekali untuk semakan. 2 minggu sekali untuk semakan. Okay, pemetaan penyeliaan bimbingan. Syarah penyelia teras, major. Minggu pertama, lawatan sosial ataupun mereka akan berjumpa anda secara online. Kemudian kedua, face to face, bimbingan. Kemudian bimbingan maya. So, dan seterusnya minggu kelima ialah penyeliaan 1. Minggu 8 penyeliaan 2 dan minggu ke-11 dan 12 ialah penyeliaan bersama. Okey. Dan penyeliaan kurikulum hanya sekali, minggu 9 diberikan markah. Okey, guru pembimbing teras hanyalah sekali semasa penyeliaan bersama. Okey, anda lihat pemetaan. Baik, wajaran penyeliaan. Kalau bidang pasal 1 dan 2 sama ya. Bidang teras, major 85%. Lawatan sosial tak ada. Okey. Sebenarnya untuk PDPP ni tak ada ya. Untuk PDPR, sorry. Untuk PDPR tak ada sepanjang pandemik COVID ni. Penyeliaan 1 20%, penyeliaan 2 25%, penyeliaan sama 40%. Semuanya ialah 85%. Co-curriculum 9%. RPP, refleksi tengah praktikum 5%, jumlah sudah 100%. Tanggungjawab jabatan akademik, tanggungjawab jabatan major. Menerima maklumat berkaitan dengan unit praktikum,
menguruskan refleksi, pertengahan praktikum RPP, menyusun jadual pelaksanaan, menguruskan pengisian markah, memastikan pelibatan pensyarah yang berkenaan, memastikan markah telah diisi secara atas talian, memberi kursus bimbingan penyertaan praktikum pada pensyarah. Ini yang kita buat baru-baru ni, yang bukan bidang, supaya ia mempunyai perkaran dengan bidang berkaitan. Mengendalikan kes-kes refleksi pertengahan praktikum yang lain yang memerlukan perhatian dan tindakan. Tanggungjawab jabatan ini, tugas yang dijalankan ialah penyelaras praktikum. Tanggungjawab pensyarah penyelia, menerima surat pelantikan sebagai pensyarah penyelia daripada pengarah IPG, menerima maklumat berkaitan praktikum daripada unit praktikum, memastikan kehadiran pelajar 100% dalam pelaksanaan praktikum, berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyediaan praktikum, mengadakan perbincangan dengan pentadbir sekolah dan guru pembimbing secara berterusan untuk menyediakan sokongan profesional, melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasa kepada unit praktikum, menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan RPH, jurnal reflektif secara atas talian. Pensyarah bidang teras dan pensyarah bidang elektif terus perlu menyemak dan membimbing pembinaan portfolio praktikum berdasarkan senarai semak yang disediakan. Simpan, rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini. Okay. Semuanya terdapat dalam folder dalam e-pembelajaran. Tanggungjawab pensyarah penyelia juga memantau kehadiran prestasi dan disiplin pelajar pada tempoh praktikum. Okay. Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan unit praktikum menggunakan borang yang ditetapkan, memberi bimbingan berasaskan konsep praktikum bertema dan prinsip-prinsip pementoran berstruktur, menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyediaan yang telah dicadangkan, membimbing pelajar secara bersemuka dan maya berdasarkan jadual penyediaan yang telah ditetapkan, melaksanakan lawatan sosial berdasarkan jadual penyediaan yang telah ditetapkan. Ini semasa musim pandemik tak dapat dilakukan. Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum. Lembaran 2.4. Berkolaboratif dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaan praktikum. Membimbing pelajar ke arah perkembangan sasiah pendidik yang cemerlang, melengkapkan borang bimbingan dan menyerahkan salinan asal kepada pelajar. Pensyarah bidang teras dan elektif teras wajib membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersama-sama guru pembimbing bidang teras atau elektif teras dengan menggunakan borang penilaian praktikum secara atas talian. Pensyarah elektif teras bertanggungjawab membuat bimbingan dan penyediaan kurikulum, mencetak dan menyerahkan borang penilaian praktikum yang lengkap pada unit praktikum berdasar keperluan jika diminta. Tanggungjawab pensyarah penyelia juga pensyarah penyelia praktikum bukan bidang. Perlu diberi pendedahan oleh jabatan yang berkenaan sebelum melaksanakan penyeliaan. Ya, oleh jabatan yang berkenaan. Kami di unit praktikum hanyalah sebagai penganjur. Intipati, konten dan pedagogi dilaksanakan oleh jabatan yang berkenaan. Pensyarah yang menyelia kursus bidang teras bimbingan dan kaunseling perlu memiliki kelayakan yang berkaitan bidang, melengkapkan borang pencalonan cemerlang praktikum dan menyerahkan borang pencalonan beserta semua dokumen penilaian jadual waktu pelajar pada minggu ke-9 melalui ketua jabatan masing-masing. Melaksanakan tugas sebagai panel penilai refleksi pertengahan praktikum RPP dan menguruskan sesi berkenaan, memastikan pelajar menyediakan RPH secara bertaip serta muat naik upload ke RPH satu bidang teras, satu elektif teras bagi setiap minggu. Hanya berfokus pada kelas yang sama dalam MyForum. Tanggungjawab pelajar pula menghadiri taklimat. Sekarang kita tak buat hadir taklimat kerana musim PKP ni. Kita buat rakaman taklimat supaya anda boleh ulang-ulang dan faham. Kalau tak faham apa saya cakap, anda boleh faham tulisan yang terdapat dalam slide saya. Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum. Memahami dan berbincang dengan pensyarah penyelia tentang pelaksanaan praktikum sebelum menjalani praktikum.
Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah. Berbincang dengan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan menjawab masing-masing. Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah. Menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, taklim sekolah dan maklumat-maklumat lain kepada pensyarah penilai dalam minggu pertama praktikum. Mematuhi dan mengamalkan etika profesion keguruan peraturan IPG dan peraturan sekolah. Hadir ke sekolah dengan tugas rutin seorang guru serta terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum. Merekod kehadiran pada setiap hari persekolahan mengikut sistem yang diguna pakai di sekolah. Menyerahkan rekod pengajaran harian kepada takbiran sekolah pada setiap minggu di sepanjang tempoh praktikum. Melengkap dan menghantar borang kehadiran praktikum ke unit praktikum pada minggu pertama setiap bulan. Mendapatkan DSKP, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Menyediakan rancangan semester dan mingguan sepanjang tempoh tempoh praktikum. Menyediakan RPH mengikut format yang ditetapkan oleh RPG dan memuat naik RPH secara atas talian sebelum melaksanakan PDP dalam lampiran A. Penulisan RPH selain daripada kursus bahasa perlu ditulis dalam bahasa Melayu. Okay. Menyediakan jurnal reflektif atas talian dalam bahasa Melayu kecuali kursus bahasa. Memuat turun dan mencetak RPH, jurnal reflektif dan borang bimbingan praktikum. Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran. Melaksanakan pengajaran secara berpasangan untuk bidang teras dan elektif teras dalam tempoh praktikum lampiran 22. Menyediakan jurnal reflektif secara atas talian untuk khusus bidang teras dan elektif teras. Melaksanakan dan membantu mengendalikan aktiviti co-curriculum. Perancangan co-curriculum perlu disediakan mengikut tempoh praktikum lampiran 24 dan lampiran 24A. Menyediakan satu RPH co-curriculum bagi mana-mana komponen pada setiap kali pelaksanaan. Lampiran B. Baik, berdasarkan mesyuarat unit praktikum, penyelaras bersama Pengarah Mengarah, kita telah bersetuju bahawa anda perlu menghantar RPH co-curriculum 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Tetapi walaupun co-curriculum tidak dijalankan di sepanjang tempoh kuarantin, di sepanjang tempoh pandemik, co-curriculum tidak dijalankan, namun RPH harus ditulis. Dan semasa pemberian markah untuk co-curriculum, anda harus menghantar satu video simulasi. Buat sendiri video simulasi di rumah anda, hantar kepada pensyarah penilai untuk dinilai. Okay. Melengkapkan, mengemas kini dan menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru pembimbing dan pensyarah penilai pada setiap kali bimbingan penceriaan dan dijalankan. Lampiran 23B. Mengisi borang refleksi praktikum RPG selepas selesai menjalani praktikum. Menyerahkan borang rumusan kekerapan bilangan pencernaan praktikum kepada unit praktikum setelah tamat praktikum. Maafkan saya. Lampiran 27. Baik, pencapaian pelajar dalam amalan profesional diputuskan mengikut grade yang ditetapkan dalam panduan syarat penganugerahan sijil diploma ijazah. Penentuan lulus pelajar dalam setiap praktikum adalah tahap minimum iaitu 50% dicapai, tidak melanggar mana-mana peraturan yang berkaitan dengan amalan profesional dan didakwa di bawah Akta 174 serta disabitkan kesalahan. So, sepanjang praktikum anda haruslah jaga disiplin anda, jaga SOP dan jangan sampai anda disabitkan kesalahan. Kalau disabitkan kesalahan tak pakai mask, habis praktikum awak.
Baik, terlihat pula yang di sebaliknya. Penentuan gagal praktikum. Pelajar menunjukkan sikap yang negatif, tidak mematuhi teguran dan bimbingan yang diberikan. Pelajar tak tulis LPH sebanyak 3 kali sepanjang tempoh praktikum. Selepas telah diberi bimbingan dan amaran. 3 kali ya, bimbingan dan amaran. Melanggar mana-mana peraturan yang berkaitan dengan amalan profesional dan didakwa di bawah Akta 174 serta disabitkan kesalahan. Ketidakhadiran. Perkara atau urusan yang membolehkan ketidakhadiran pelajar hanya dengan kebenaran pengarah LPG sahaja. Tapi tak lebih 30% daripada jumlah hari praktikum seperti yang nyatakan seperti berikut. Pelajar sakit, cedera perlu disahkan oleh pegawai perubatan. Jadi saksi atau terlibat dalam pembicaraan kes mahkamah, ahli keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian, peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan seperti kebakaran, pengelangan dan sebagainya. Na'udzubillah. Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh pengarah IPG atau pengurus sekolah dengan mengisi borang dalam lampiran B. Kes-kes lain yang tertakluk kepada pendirian perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa. Kehadiran yang kurang 100%. Kehadiran 90% ke atas. 90% ke atas, JKI PIPG, JKIA PIPG akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran praktikum atau tidak. 70%, 99.9% pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum. Kurang daripada 70%, pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum. Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran, kes ini akan dirujuk kepada pihak berkuasa tata tertib IPG untuk tindakan. Penangguhan praktikum. Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh JKI PIPG, JKIA PIPG. Permohonan penangguhan hendaklah dibuat kepada pengarah IPG. Penangguhan praktikum tidak boleh melebihi 1 tahun. Selepas tamat tempoh pengajian, itu tertakluk kepada keputusan Senat IPG. Praktikum yang tertangguh perlu disempurnakan sebelum pelajar menjalani internship. Pelajar mesti melaporkan diri ke IPG asal mereka selepas tamat tempoh penangguhan yang dipohon untuk meneruskan praktikum. Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan, tak boleh tukar IPG lain dan diletakkan di bawah bimbingan dan penilaian IPG asal masing-masing kecuali mendapat kelulusan pengarah IPG. Kemudian RPP, Refleksi Pertengahan Praktikum. Pelajar wajib mengikuti RPP sebagai prasyarat untuk lulus praktikum. RPP perlu diselesaikan sebelum tamat tempoh praktikum dan semasa proses pelaksanaannya dijalankan oleh IPG masing-masing. Tempoh pelaksanaan RPP dilaksanakan dalam tempoh 2 hari secara berkumpulan. Tempoh pembentang RPP adalah selama 30 minit seorang, 15 minit membentang, 15 minit sesi soal jawab. Refleksi pertengahan praktikum pensyarah penyelia. Dia akan dilantik sebagai panel penilai. Pensyarah penyelia akan dilantik sebagai panel penilai. Antara tanggungjawab panel penilai ialah bertanggungjawab membuat penilaian pembentang, berada sepanjang tempoh penilaian pembentangan. Penilaian dibuat oleh panel penilai dan penyelarasan markah antara panel penilai perlu dilaksanakan selepas tamat sesi pembentangan. Dokumen yang berkaitan dengan pembentang RPP perlu diserahkan kepada pensyarah penyelia pelajar berkenaan. Markah akhir RPP dimasukkan oleh pensyarah penyelia masing-masing secara atas talian selewat-lewatnya pada minggu ke-8. Bilangan pelajar ialah sehingga 20 orang. Jabatan akademik semasa RPP, jabatan akademik ataupun jabatan meja haruslah tugasnya ialah menguruskan penyediaan tempat pembentangan, menguruskan jadual pembentangan pelajar, memastikan keberadaan dan kehadiran pensyarah penyelia, penentuan cemerlang praktikum. Maka mesti 90 ke atas,
dan perlu direntas cemerlang. Dua-dua teras elektif akan direntas secara berasingan dan dua-dua haruslah markah 90 ke atas, elektif dan teras. Kalau salah satu yang slack, contoh teras 90, elektif 80, tidak akan direntas. Sekiranya dapati tak capai tahap cemerlang, maka akan diturunkan jadi 89. Pencalonan dibuat 3 minggu sebelum praktikum tamat, menunjukkan sikap positif terhadap profesion keguruan. Kes gagal praktikum. Pelajar yang gagal praktikum perlu disahkan oleh JKIP, IPG, JKIA, PIPG. Laporan kes berpotensi gagal perlu dilaporkan oleh pesyarah penyelia kadar segera untuk tindakan unit praktikum dan dilaksanakan rentasan kes gagal. Pelajar boleh digagalkan berdasarkan pada syarat berikut. Tak penuhi syarat yang disenaraikan dalam kategori lulus, menunjukkan sikap negatif dan tidak mematuhi teguran dan bimbingan yang diberikan dari semasa ke masa, walaupun telah diberi amaran bertulis banyak 3 kali atas kesalahan yang sama sepanjang tempoh praktikum. Tak memenuhi kehadiran praktikum. Contoh, tidak menulis. Pelajar tak menulis RPH, pelajar tak tulis jurnal, melanggar mana-mana Akta 174, so boleh digagalkan. Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang sekali sahaja bagi setiap fasa praktikum. Tanggungjawab guru pembimbing pula. Menghadiri taklimat. Sekarang kita tak buat taklimat sebab semasa zaman pandemik ini, zaman PKP kita buat rakaman taklimat. Memahami, menghayati, melaksanakan peranan sebagai guru pembimbing, memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek PDP di dalam dan di luar bilik darjah dalam perkara-perkara berikut. Jadual waktu, DSKP, rancangan semester, persediaan mengajar harian sumber PDP, proses PDP, pengajaran berpasangan dan perkembangan terkini dalam pendidikan. Amalan pemulihan dan pengayaan dalam PDP, teknik penyoalan, pentaksiran dan penilaian murid, pengurusan bilik darjah, penilaian kendiri, refleksi dan penulisan jurnal reflektif mingguan, pengelolaan, perancangan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum hal-hal lain yang berkaitan. Tanggungjawab guru pembimbing juga memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian pengajaran guru pembimbing. Mereka boleh lihat di mana cikgu-cikgu mengajar, menyemak, memberi ulasan bertulis dan menandatangani rekod persediaan mengajar mereka. Menyemak maksud saya, guru pembimbing boleh semak, ulas dan tanda tangan rekod pelajaran, rekod persediaan mengajar pelajar, RPH pengajar. Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran, penulisan jurnal refleksi mingguan dan pembinaan portfolio praktikal dengan berkenaan menggunakan saran semak yang ditetapkan. Menilai pengajaran pelajar berdasarkan pementaran berstruktur dengan menggunakan barang PR1. Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini, memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai perkembangan pelajar dari semasa ke masa sepanjang tempoh praktikum, memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum, membuat laporan bertulis, kes-kes khas, kes berpotensi gagal dan masalah disiplin pelajar kepada pihak LPG dengan segera, jangan sampai melarat pun nak beritahu. Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pesyarah penilai dengan menggunakan borang penilaian praktikum. Tanggungjawab pengurusan sekolah menerima maklumat berkaitan praktikum daripada unit praktikum, mencalonkan guru pembimbing di kalangan guru pelatih yang berpengalaman dan membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum, memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah, struktur, organisasi, pengurusan, peraturan, disiplin dan budaya sekolah. Tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah, guru penolong kanan, guru disiplin, guru panitia, guru kurikulum, guru darjah, guru khusus, guru tugas khas dan tugas staf sokongan. Latar belakang murid dan masyarakat tempat. Tugas dan tanggungjawab pelajar di sekolah. Pengelolaan aktiviti kurikulum. Dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan. Memberi jadual waktu dan takwim sekolah kepada pelajar pada hari pertama melapor diri. Mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka. Dan lagi saya nak ulangi. Aktiviti kurikulum sepanjang PKP tidak ada. Anda hanya perlu tulis RPH dan akhir nanti hantar satu simulasi, video simulasi untuk dinilai.
Selanjutnya, tanggungjawab pengurusan sekolah juga memberitahu secara bertulis kepada IPG tentang pelajar yang tidak menjalankan tugas dengan memuaskan, tak hadir tanpa sebab, terlibat dengan kes-kes disiplin, menghadapi masalah kesihatan dan kemalangan. Menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar, mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani borang kehadiran praktikum, memastikan guru pembimbing sentiasa memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar, berdasarkan jadual kerja penilaian yang disediakan, mengambil berat hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar, memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penilaian praktikum dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan, memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru penasihat dalam komponen kurikulum. Baik, inilah tanggungjawab pelajar sebelum praktikum, lapor diri ke sekolah, semak my forum, semak e-pembelajaran, terima taklimat praktikum online ataupun buka video praktikum taklimat online, sedia fail portfolio dan RPH soft copy, lapor diri pada pensyarah penyedia, lapor diri pada guru pembimbing sekolah, lapor diri ke sekolah. Kemudian tanggungjawab pelajar semasa praktikum, ikuti taklimat sekolah, buku rekod mengajar, portfolio, jurnal, refleksi kokok, kariran pengajaran dan sebagainya. Semua dalam soft copy, bukan soft copy. Soft copy simpan dalam Google Drive, Google Classroom, akaun e-pembelajaran pelajar akan disediakan nanti. Semua hal praktikum simpan di situ. Inilah praktikum IPG Kampung Bahasa Antarabangsa ya. Saya pinjam slide mereka. Okay. Pelajar perlu melengkapkan maklumat dan muat naik dokumen dalam sistem MyForum. Seperti ketetapan berikut, melengkapkan maklumat diri dan jadual PDP, penulisan jurnal, muat naik RPH, 3 bedang teras untuk sepanjang tempoh praktikum. Muat naik RPH kokurikulum, 1 RPH untuk setiap sepanjang tempoh praktikum. Kokurikulum 1 je, meja 3. Okay. Baik, inilah praktikum IPG Kampus Ipoh. Dan anda boleh hubungi saya, Nurul Zaman Idris, Ketua Unit, Penolong Ketua Unit, Puan Dr. Nadia dan pegawai pengurusan praktikum yang sangat-sangat anda perlu sentiasa hubungi dia, Puan Haji Nakahi bin Muhammad Nangin. Okey, sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dan ribuan terima kasih.